Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin saya mengajak para penonton yang dirahmati Allah sekalian untuk merenung dan mengkaji satu amalan yang menjadi kebiasaan di kebanyakan masjid dan surau sempena solat tarawih dalam bulan Ramadan. Apakah amalan itu? Amalan itu ialah berusaha untuk khatam Al-Quran dalam solat tarawih sebulan selama bulan Ramadan. Atau dalam erti kata lain, setiap malam satu juz. Setiap malam satu juz Al-Quran. Bahkan mungkin juga sebab lazimnya mereka akan target, mereka akan plan untuk khatam Al-Quran pada malam 27 bulan Ramadan, maka mulai daripada malam yang ke-21 akan dibaca satu juz lebih sikit. Satu juz lebih sikit supaya dapat khatam Al-Quran pada malam yang ke-27. Kenapa saya nak ajak kita merenung kembali perkara ini? Bukankah ia sesuatu yang baik? Bukankah kita sebenarnya mendengar bacaan Al-Quran? Kenapa nak direnung? Kenapa nak dikaji semula? Okey, saya mengajak perkara ini kerana pada pengamatan saya dan para penonton yang dirahmati Allah pun mungkin pernah mengalaminya, yang ini dalam rangka untuk mencapai target tersebut, imam membaca Al-Quran dengan begitu laju. Bahkan surah Al-Fatihah dan surah selepas tu, maknanya baca Al-Quran selepas itu, dibaca dengan begitu laju sehingga kita sebagai makmum tidak dapat menghayati keindahan Al-Quran itu sendiri. Ini belum lagi diambil kira kadang-kala berlaku kesilapan dalam hukum tajwid, tidak ada tartil dalam bacaan tersebut. Bahkan mungkin juga kerana bacaan yang panjang itu, pergerakan solat menjadi sebegitu laju kerana hendak mengejar masa juga, sampai-sampai kita rukuk, sujud, duduk antara dua sujud semua pun dilakukan dengan terburu-buru. Baik, sebelum itu ayuh kita semak terlebih dahulu apakah pandangan para ulama tentang menghatamkan Al-Quran dalam solat tarawih dalam bulan Ramadan. Sebelum itu, gambar rakaman. Latar belakang ialah penerbangan turun dan juga pendaratan di Melbourne, Australia. Penerbangan saya baru-baru ini, ya. Okey, sekarang kita kembali kepada persoalan tadi. Apakah pandangan para ulama tentang menghatamkan Al-Quran dalam solat tarawih dalam bulan Ramadan? Baik, sejauh kajian saya, kesemua empat mazhab memang menganjurkan, mereka kata mustahab, yang ini disunatkan untuk imam menghatamkan Al-Quran dalam solat tarawih dalam bulan Ramadan dan juga untuk makmum untuk mendengar bacaan tersebut sehingga khatam. Yang ini disunatkan ataupun bahasa yang mereka guna ialah mustahab. Baik. Meskipun kesemua empat mazhab berkata ia sesuatu yang disukai, ia sesuatu yang disunatkan, akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, sejauh kajian saya tidak ada dalil yang spesifik yang dikemukakan untuk menyokong pendapat tersebut. Maksud saya tidak ada dalil Al-Quran dan maksud saya tidak adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis umpama sesiapa yang mengimami solat tarawih dan menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, maka dia mendapat fadilat sekian. Tidak ada hadis umpama sesiapa yang mendengar imam membaca sesiapa yang mendengar imam membaca Al-Quran sehingga khatam dalam solat tarawih dalam bulan Ramadan, maka dia mendapat pahala sekian. Tidak ada hadis yang sedemikian, baik yang sahih, baik yang hasan, mahupun yang dhaif sejauh kajian saya. Jika saya tersilap, sila berikan dalilnya. Sebab bila saya mengkaji pendapat para ulama, macam saya kata, memang kesemua empat para ulama dalam kesemua empat mazhab berpendapat ia adalah sesuatu yang dianjurkan, ia adalah sesuatu yang disukai, yang boleh kita kata disunatkan. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, tidak pula dikemukakan dalil. Paling kuat ialah amalan sebahagian generasi salafus soleh yang menghatamkan Al-Quran dalam solat tarawih mereka dalam bulan Ramadan. Cumanya apabila tokoh salafus soleh itu sendiri menghatamkan Al-Quran, tokoh itu sendiri tidak berkata ini sesuatu yang dianjurkan. Tokoh itu sendiri tak kata dalam hal ini ada hadis. Cuma ia adalah perbuatan peribadi mereka, target mereka sahaja, ya. Para penonton yang dirahmati Allah, jangan salah faham bahawa saya memang maklum di sana terdapat hadis-hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat malam sangat lama.
sangat lama. Dan ada juga riwayat selepas solat tarawih tu mereka bersahur dan berpuasa. Maknanya solat malam tu, solat tarawih tu pada zaman Nabi SAW disebut sebagai Qiyam Ramadan, bermula daripada waktu Isyak, selepas Isyak dan berterusan sampailah ke subuh ataupun menghampiri subuh pada keesokan harinya. Berarti memang lama, memang panjang. Namun dalam riwayat itu, dalam hadis-hadis itu tidak diterangkan bahawa Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran. Ada perbezaan antara bacaan yang panjang dan menghatamkan Al-Quran. Apa bezanya? Okay, bacaan yang panjang, seseorang itu membaca Al-Quran, baca surah yang panjang, tetapi dia tak ada target nak kena habiskan sesuatu bilangan muka surat ataupun juz dalam malam tersebut. Maka dia baca panjang dengan bacaan yang indah, lagi baik, lagi tartil, yang sehingga kita pun sebagai makmum seronok mendengarnya. We enjoy it. Bahkan keletihan, bahkan kepanasan ketika solat tarawih itu hilang kerana seronoknya kita mendengar bacaan imam. Berbeza dengan imam yang ada target nak kena habis satu juz satu malam, dia kena baca laju supaya dapat habiskan satu juz satu malam. Okey, ada beza di situ. Dan bila target nak kena habiskan tu, maka dia pun terpaksa melajukan bacaannya. Baik, untuk memberi kefahaman yang lebih tepat, saya bagi beberapa contoh ya. Katakanlah di Malaysia, waktu Isyak masuk pukul 8.30. 8.30 malam. Jadi 8.30 malam azan, solat sunnah qabliyah, solat Isyak tu sendiri, zikir dan doa selepas solat Isyak, kemudian solat sunnah ba'diyah. Katakanlah solat tarawih bermula pukul 9 malam. Dan atas permintaan ramai, atas permintaan AJK Masjid Surau, diminta kepada imam untuk selesai solat pukul 10.30, 10.40 malam, begitulah. Okey, baik. Katakanlah masjid pertama, imamnya diberi target untuk satu juz satu malam, dan daripada pukul 9 tu habis lebih kurang 10.30, 10.40. Untuk mudah cerita 10.30 lah. Maka untuk mencapai target itu, dia perlu membaca laju supaya tercapai target. Okey, masjid pertama. Masjid yang kedua, sama juga, satu malam satu juz. Dan imam diberi pesanan supaya baca pada kadar yang sederhana. Jangan laju-laju sangat. Baca pada kadar yang sederhana. Okey, alright. Tapi dalam rangka nak capai target selesai solat lebih kurang 10.30, 10.40 malam, dia kena buat sesuatu lain yang laju. Yang ini, pergerakan solat tu menjadi laju. Maknanya bila takbir Allahu Akbar, terus dia mula dengan Al-Fatihah. Tak ada diberi ruang masa untuk doa iftitah. Kemudiannya tu rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, semuanya dilakukan dengan begitu cepat sehingga nak kata ada tumakninah ke tidak pun silap-silap kita kata apa? Macam nyawa-nyawa ikan. Ni sempat ke tidak ni? Tenang dalam sesuatu posisi tu kan? Demikian juga duduk untuk baca tasyahud akhir pun menjadi begitu pantas. Sampai mungkin bahagian awal saja. Sampai selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus bagi salam. Baik. Kemudian adanya masjid yang ketiga. Masjid yang ketiga ni sama juga, AJK minta imam untuk selesaikan solat tarawih itu 10.30, 10.40 malam. Namun tak diberi target. Tidak diberi target, kena habis satu juz satu malam. Bacalah dengan penuh ketenangan, kelajuan yang sederhana, bukan slow-slow sangat, dengan kelajuan yang sederhana, tapi tak ada target nak kena habis satu juz satu malam. Bahkan tak perlu ikut tertib Al-Quran pun, bacalah mana-mana surah yang imam itu selesa nak baca. Nak baca surah-surah pendek, juz amma pun boleh, asalkan kita solat dengan penuh ketenangan. Antara tiga masjid ni agak banyak. Masjid manakah yang kita akan seronok untuk solat di sana? Apakah masjid yang kita dapat khatam satu juz satu malam tetapi bacaan dengan sangat laju? Atau mungkin bacaan yang tenang-tenang sahaja tetapi pergerakan yang laju? Atau masjid yang ketiga tadi tu, baca surah ada tetapi dilakukan dengan betul, dengan ketenangan, dengan kita kata kelajuan yang sederhana, tak laju sangat, tak slow sangat, dan kita pun dapat enjoy solat. Kita dapat enjoy, kita dapat menghayati ayat Quran yang dibaca, keindahan kalam Allah, kita dapat rukuk, dapat sujud, pergerakan-pergerakan solat, semuanya dengan baik. There is no rush, tak ada terburu-buru, tak ada terkejar-kejar. Dan ini bagi saya yang kita nak, dan ini bawa saya kepada satu perkara lain, satu faktor lain yang penting, ialah antara kualiti dan kuantiti
Manakah yang patut kita beri keutamaan? Mungkin, maafkan saya jika saya salah, sebahagian ataupun sebahagian besar umat Islam di Malaysia mementingkan kuantiti. Asalkan dapat selesai solat 20 rakaat, asalkan dapat khatam Quran dalam bulan Ramadan, yakni 1 malam 1 juzuk. Okey, dari sudut kualiti tak apa. Asalkan tercapai bilangan-bilangan tu. Asalkan tercapai kuantiti itu kuantiti. Padahal sepatutnya kita memberi penekanan, memberi fokus kepada kualiti. Supaya solat tarawih itu dapat dilaksanakan dengan penuh ketenangan, dengan penuh kekhusyukan. Kita pun seronok mendengar bacaan imam. Sehingga keseronokan itu menyebabkan kita lupa keletihan kerja pada siang hari. Kita lupa suasana cuaca panas sekarang ini. Kita lupa yang apa-apa cabaran lain yang mungkin pada awalnya ada, tapi imam ni baca syok dah, aku pun punya seronok ikut, sampai terlupa, tengok-tengok dah 10.30 dah, mana satu yang kita nak ya. Baik, sekarang ini penerbangan hendak mendarat di lapangan terbang Melbourne. Kita ikuti sebentar pendaratan, kemudian saya sambung lagi ya. Okey, baik. Sudah pun mendarat. Sekarang ini taksi bergerak untuk ke kita sebut parking bay lah. Baik. Dalam hal ini berlaku beberapa salah faham. Apabila dibangkitkan isu ni, berlaku beberapa salah faham. Dari sini ingin saya luruskan salah faham tersebut ya. Pertama, ada yang kata apa yang malas sangat? Apa yang malas sangat nak solat ni kan? Okey, ini bukan faktor malas ataupun rajin. Ini faktor kita nak solat dengan penuh ketenangan, dengan penuh keseronokan. Kita suka nak dengar para imam. Para imam ni pun adalah mereka yang hafiz dalam bidang Quran, dan mereka ni pun ada kemampuan untuk membaca dengan sedap. Cumanya apabila mereka pun diberi target untuk habis 1 juz 1 malam, mereka pun nak tak nak terpaksa baca dengan laju. Jadi ini bukan faktor malas atau rajin. Ini ialah kita nak solat tarawih dengan penekanan yang diberikan pada kualiti dan bukannya kuantiti. Dan di sini ya, jika pada awalnya tadi saya telah sebut, kesemua 4 mazhab berkata sunat dipanjangkan, sunat untuk target khatam Al-Quran dalam solat tarawih dalam bulan Ramadan. Apakah hukum sunat itu sama juga apabila imam itu baca dengan begitu laju, ataupun imam tu baca sederhana tapi selepas itu pergerakan antara surat tu, pergerakan rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud, semua menjadi begitu cepat? Apakah jadi sunat juga lagi ke? Kan? Dan satu poin menarik juga yang saya perhatikan di sebahagian masjid atau surau, solatnya laju atau bacaannya laju, tetapi yang selawat dan doa antara tarawih tu, yang itu tak laju pula tau. Yang itu tu pada kadar yang sederhana. Padahal kalau kita nak target perkara yang macam saya kata tadi kan, masjid yang ketiga kan, supaya kita dapat baca Quran dengan tenang, solat dengan tenang, tapi ada juga time frame yang nak kena kejar kan. Ada juga jangka masa yang kita nak penuhi, yang ini selesai lebih kurang 10.30, 10.40. Cuba kalau selawat dengan doa tu tak payah buat.
Masa yang ada antara 2 rakaat tu campur-campur-campur boleh jadi banyak juga. Dan masa itu boleh digunakan untuk imam membaca surah selepas Al-Fatihah dengan baik, dan juga pergerakan solat juga dapat dilakukan dengan baik. Baik ni sederhana, tak laju sangat, tak perlahan sangat. Okey, cuba renung-renungkan perkara ni ya. Baik, itu salah faham pertama. Bukan kerana malas, tetapi kita nak kualiti solat itu dan bukannya kuantiti. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kata kalau malas berdiri, duduk je lah. Okey, jadi ini bukan malas berdiri, malas duduk. Kalau duduk pun sama juga. It is a pain to hear ayat Al-Quran yang begitu indah itu dibaca dengan begitu laju. Bahkan Al-Fatihah pun begitu laju. Kadang ada yang Al-Fatihah satu nafas tu kan. Semua ayat Al-Fatihah disambung begitu saja. Bacaan ayat Quran selepas Al-Fatihah tu pun begitu laju. Dan semua ini sekali lagi kembali kepada faktor yang saya sebut tadi, menjadikan solat tarawih itu sesuatu yang tidak dapat dihayati keindahannya. Kita ni sebenarnya sedang solat. Solat itu pun kita sedang bermunajat kepada Allah SWT. Baik ketika berdiri, solat berdiri ataupun solat duduk, ia menjadi sesuatu yang non-enjoyable. Kita tak seronok melaksanakannya kerana imam pula terpaksa terburu-buru untuk membaca ayat Quran dan juga melakukan pergerakan solat. Dan imam tu pun bukan sengaja nak buat, tapi sebab dia telah diberi target untuk baca satu juz satu malam dan habis lebih kurang 10.30, 10.40 malam. Jadi dia pun terpaksa melakukannya padahal dia sendiri sangat mampu untuk baca dengan kadar yang sederhana dengan bacaan yang bagus. Okey, ada yang pula yang kata kalau macam ni tak payah solat di masjid, surau kau pergi balik rumah solat seorang-seorang lah. Ini adalah komen yang sangat selfish. Perkara ini beberapa kali juga timbul, baik dalam isu ni ataupun dalam isu selawat antara tarawih itu. Ada saja yang memberi komen, tak payah solat di masjid, tak payah solat di rumah, pergilah engkau solat di rumah sendiri ya. Para penonton yang dirahmati Allah, masjid ni adalah tempat untuk semua kita umat Islam solat di sana. Tak patut seseorang tu berkata, kamu tak suka ni tak suka, pergi balik rumah. Padahal kalau yang dia suka tak suka itu adalah sesuatu yang memang diberi penekanan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Sebab berdasarkan Al-Quran dan Hadis, memang di sana ada tuntutan untuk membaca Al-Quran dan memperindahkan bacaan. Dan kita nak imam memperindahkan bacaan. Maka imam tak perlu nak target satu malam satu juz supaya dia dapat memperindahkan bacaan. Kan? Jadi yang diminta oleh makmum ialah supaya imam tak perlu nak target satu juz satu malam supaya dengan itu dia dapat memperindahkan bacaan. Dan ini adalah satu permintaan yang selari dengan hukum syarak. Bukannya sesuatu yang bertentangan. Sama juga perkara yang bida'ah. Tak payah buat. Bukannya, kami nak buat benda ni, kamu pergi solat kat rumah. Tak, benda yang macam solat selawat-selawat antara tarawih tu, dah banyak kali saya sebut, itu adalah bida'ah yang tak payah nak ditipu lagi lah. Sebab setelah pun ada orang-orang yang cuba mewajarkannya, cuba menjustifikasikannya, tetapi telah pun saya patahkan dalil-dalil dan hujah mereka ya. Jadi kalau nak rehat-rehat antara solat tarawih itu, rehat sekejap saja. Tak ada apa-apa bacaan yang telah dikhususkan, yang telah ditetapkan, yang telah ditetapkan bacaannya, ditetapkan kaifiatnya, Bilal sebut ni, makmum sebut ni, apa semua tu, tak payah. Rehat sekejap, 30 saat, kemudian balik bangun solat. Dan dengan itu, kita dapat gunakan masa untuk melaksanakan solat dengan bacaan yang sederhana, kadar sederhana, dan juga pergerakan-pergerakan solat yang selesa untuk semua. Kita juga kena ambil kira orang tua yang mungkin nak turun sujud, nak bangun sujud yang agak perlahan. Okay? Baik, jadi mintalah jangan sesiapa lagi beri komen, pergilah solat di rumah. Padahal masjid dan surau itu adalah milik semua, untuk kita semua solat di sana. Dan kalau orang tu minta sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, barulah kita tegur dia. Tapi kalau dia minta sesuatu yang selari dengan Al-Quran dan Hadis, maka hendaklah kita renung bagaimana untuk kita accommodate, kita memenuhi permintaan dia itu. Alright. Ada juga yang berkata, Masjidil Haram boleh? Kenapa kat sini tak boleh? Masjidil Haram baca satu juz satu malam, tapi bacaannya macam mana? Adakah ia terburu-buru ataupun dengan bacaan yang sedap, yang seronok didengar? Ia pada kadar yang sederhana. Yang kita tekankan bacaan yang sederhana, yang tartil dengan tajwid yang betul, yang kita semua dapat menghayati bacaan tersebut. Okey, ada yang kata pergilah cari masjid dan surau yang tak baca satu juz satu malam. Setahu saya kebanyakan masjid dan surau
memang satu juz satu malam. Mereka memang target untuk khatam Al-Quran dalam solat tarawih, dalam bulan Ramadan, bahkan mungkin awal sikit, yang ini pada malam yang ke-27. Sekali lagi, kita tak sepatutnya sebab macam di Malaysia, tak silap saya, setiap taman perumahan, kawasan perumahan ada suraunya, ada masjidnya, dan di situlah komuniti pergi solat. Jadi nak suruh dia pula pergi cari masjid lain, kalau ada pun mungkin jauh, mungkin menyusahkan. Jadi tak patutlah kita suruh mereka melakukan sedemikian. It is easy to say, pergilah cari, kan? Okay. Kita sepatutnya meraihkan, dan sekali lagi saya tekankan, kita raihkan apabila permintaan itu selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia minta berlainan, barulah kita tegur, kan? Tapi ini permintaan yang selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Kemudian ada yang kata Salafi konon. Kata Salafi ni mengikut Salaf konon. Tapi kenapa tak nak solat panjang-panjang? Sekali lagi ya, apabila Salaf membaca Al-Quran, bezakan mereka khatam atau mereka baca panjang. Kalau khatam pun, apakah mereka baca dengan laju atau mereka baca dengan kadar yang sederhana. Okey, baik. Jadi inilah yang ingin saya ajak kita renung-renung. Mungkin Ramadan ni tak sempat, Ramadan yang akan datang untuk kita beri penekanan kepada kualiti solat tarawih dan bukannya kuantiti solat tarawih. Kita Masjid Nasrullah nak buat 20 rakaat, silakan. Tapi bagaimanakah 20 rakaat itu dapat dilaksanakan dengan cara yang semua makmum dapat berasa happy untuk solat. Bahkan mungkin sebahagian makmum dia letih balik kerja apa semua, dia target nak solat 8 saja. Tapi bila dia solat, dia tengok imam tu baca dengan penuh ketenangan, tartil, bacaan yang sedap, dia pun, aku nak sambung sampai 20 lah. Kita nak macam tu. Kita tak mau kita tak mau makmum balik awal. Sebab kadang-kadang kita lihat bila makmum balik awal, jemaah balik awal, kita condemn kan, dia orang ni malas lah, dia orang ni apalah, tarawih sekali setahun saja kan, sebulan ni saja dalam setahun. Cuba fikir kenapa mereka balik awal. Mungkin mereka tak enjoy nak solat. Mereka tak rasa seronok dengan bacaan yang begitu laju. Mereka tak seronok dengan pergerakan yang begitu laju, kan? Jadi, instead of nak blame mereka, cuba kita fikir sendiri, bagaimana kita nak jadikan solat tarawih itu satu pengalaman yang menyeronokkan, satu ibadah yang menyeronokkan, sampai-sampai orang pun suka nak solat. Jemaah pun tak ada pada beberapa malam pertama, minggu pertama saja penuh, lepas tu dah berkurang kan? Jadi, ayo kita pentingkan kita pentingkan kualiti di atas kuantiti, dan kita fikir bagaimana solat tarawih itu dapat dijadikan sebagai satu pengalaman yang begitu manis, seronok, sehingga orang tu kalau awalnya nak solat 8, dia terus sampai 20, dan besok dia tak nak batang pun, dia tukar fikiran nak datang sebab imam baca sedap, pergerakannya semua tenang-tenang dan sederhana, tak ada terkejar-kejar, dan sesuatu yang menjadi, it is a wonderful Ramadan, it is a wonderful tarawih for me and everyone. Baik, demikianlah sedikit perkongsian saya dalam hal ini. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.